Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alim 'allimna min ilmika kama tarda bihi 'anna. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد. Hadirin yang dimati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana sekali lagi pada pagi yang baik ini kita diberi peluang oleh Allah untuk kita meneruskan pengajian kita dalam bab yang ke-9, di mana kita sampai pada perkara-perkara yang pertama yang akan diadili di mahkamah akhirat nanti. Kita akan sering kali bertanya tentang mengenai apa yang akan dilakukan di akhirat nanti dan bagaimana keadaan yang kita akan lalui saat mana kita berada di padang mahsyar nanti. Tuan-tuan maklum bahawa bila kita ni sendirinya sampai di padang mahsyar Allah, kita akan dibiarkan begitu sahaja. Dibiarkan dalam keadaan disebutnya selama lebih kurang 70 tahun. Dalam keadaan kitanya tidak tahu arah dan tak tahu nak buat apa dia. Itu keadaan yang berlaku demikian. Sehingga kan umat manusia ni tercari-cari jalan penyelesaian. Cari ini berjumpa dengan Nabi Adam AS. Bila cari berjumpa dengan Nabi Adam kata jangan cari aku. Cari Nabi Ibrahim AS. Cari Nabi Nuh. Bila cari Nabi Nuh kata tak boleh jumpa dengan aku. Cari Nabi lain daripada aku, Nabi Ibrahim AS. Cari Nabi Ibrahim kata cari Nabi Musa. Cari Nabi Musa kata cari Nabi Isa. Cari akhir berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila cari berjumpa dengan Nabi Muhammad, cerita mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mula sujud kata dalam hadis Rasulullah yang panjang. Kita belajar sebelum daripada ni kan. Ingat ke macam tak ingat dah ni nama gaya ni. Kitanya dalam keadaan sujud, Rasulullah sujud. Sujud tu Rasulullah menangis panjang. Rasulullah menangis. Bila Rasulullah menangis panjang tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula ditanya oleh Allah, wahai Muhammad, kenapa dengan kamu? Allah tanya pada Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, Allah tahu keadaan yang berlaku tersebut. Lalu Rasulullah kata, ya Allah, semua di kalangan umat aku merayu kepada kamu agar diadililah umat manusia di padang mahsyar ini. Lama kami berdiri di padang mahsyar ini. Lama tak lamanya selama 70 tahun. 70 tahun tu sendirinya, kalau kita baca dalam hadis Rasulullah, sehari di padang mahsyar sama dengan lebih kurang 1000 tahun hidup di atas dunia. Sehari di padang mahsyar. Bayangkan macam mana keadaan suasana yang kita berada di padang mahsyar itu. Yang menyebabkan kesengsaraan di kalangan umat manusia ni. Bila begitu Rasulullah kata, adililah umat manusia ya Allah. Kesian pada manusia ni ya Allah. Lalu Allah pun mula gerakkan arasy Allah. Bila gerakkan arasy Allah, baru datang arasy Allah Subhanahu Wa Taala ini datang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mulalah diadili, turun para malaikat. Mula Allah adili umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula-mula diadili Nabi Muhammad. Kemudian lepas pada itu umat Nabi Muhammad. Yang diadili inilah kita tanya, dia nak adil apa? Allah nak kira apa dia terhadap pengadilan Allah itu? Apa pertanyaan yang akan ditanya nanti bila kita berada di padang mahsyar? Pertanyaan-pertanyaan yang kita akan disoal, yang utama yang ditanya. Tajuk yang kita bincang ni lah. Sampai peringkat ni akan ditanya tentang perkara yang pertama yang akan diadili ialah pembunuhan.
soal yang disebut dengan darah. Cerita je tentang mengenai darah. Kenapa orang tu dibunuh? Kenapa orang ni dibunuh? Ini pertanyaan yang pertama yang akan disoal di pada mahsyar Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuqda bainan nas yaumal qiyamah fid dima." Perkara yang pertama sekali yang akan dihisap di hari akhirat nanti ialah pembunuhan, kata Rasulullah. Dalam soal darah, Rasulullah sebut demikian, fid dima. Dalam soal yang disebut dengan soal darah. Satu bila kita masuk Islam ni, kita kena tahu masuk Islam je kita tersamat daripada yang disebut dengan darah, wa irdi, yang disebut dengan maruah diri. Kemudian kita diminta supaya jaga 4-5 ni perkara ni. Yang disebut dengan jangan dibunuh orang, kemudian yang disebut dengan nama baik kita, kemudian maruah diri, kemudian nasab, diajar supaya jaga. Bila kita dengan Islam ni harta benda, satu lagi. Harta benda ni, benda 5 perkara ni diajar supaya kita jaga. Siap di kalangan kitanya, jangan kamu rosakkan harta, jangan kamu ambil harta orang, jangan. Kemudian maruah orang, jangan kamu senang nak tuduh orang, jangan. Tuduh orang tu berzina, tuduh orang tu penipu, kita tuduh orang tu jahat dan sebagainya. Tuduhan ini satu benda yang dilarang dalam Islam. Ini kita kena jaga. Kemudian apa dia? Keturunan dia, jangan rosak. Satu Islam suruh kita ni jangan merosakkan keturunan. Zina dilarang. Kenapa? Kerana kamu rosakkan keturunan. Bila kamu berzina, kamu dah rosak keturunan kamu. Islam ajar dalam hidup kita ni, di antara perkara yang kita kena jaga, ni 2-3 perkara. Harta benda sama juga. Jangan ambil harta orang. Ini Islam suruh jaga pada diri kita. Di antaranya yang disebut dengan darah. Islam suruh ambil kira yang namakan dengan darah ini sendiri. Kerana darah ini akan disoal di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Aku orang yang pertama yang akan bersimpuh di hari akhirat nanti. Aku di antara orang yang terawal yang akan bersimpuh di hari akhirat nanti di hadapan Allah untuk menuntut terhadap musuh aku. Yang mereka ni lawan aku, yang mereka ni serang aku, yang mereka ni buat macam-macam gaya pada aku ni. Di akhirat nanti aku orang yang pertama cari. Siapa yang menyerang aku tadi? Kemudian dalam keadaan yang sampai peringkat berperang-perang, aku dengan mereka ni, aku akan cari. Siapa yang melakukan demikian untuk dia aku?" Maksudnya baginda menceritakan pada Allah Subhanahu Wa Taala pertarungannya dengan para sahabat melawan musuhnya orang kafir Quraisy dan menuntut mereka yang telah melakukan penganiayaan dan pembunuhan kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Maknanya di akhirat nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan cerita, orang ni bunuh orang ni, orang ni bunuh orang ni. Yang sahabat-sahabat aku ni dibunuh kerana apa dia? Kerana dibunuh oleh orang ni, orang yang pandai-pandai membunuh orang yang demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai sekumpulan orang dalam kalangan kami. Perkara yang pertama sekali diadili daripada mereka pada hari akhirat adalah soal pembunuhan. Perkara yang pertama yang akan disoal nanti ialah soal pembunuhan. Lalu dihadapkan semua orang yang terbunuh dalam peperangan pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu memerintah semua orang yang terbunuh untuk dihadapkan dengan kepalanya, sedangkan urat nadinya masih mengalir darah di saat itu. Allah tunjukkan demikian. Orang yang terbunuh itu berkata, "Wahai Tuhanku, tanyalah orang yang telah membunuh aku itu, mengapa dia sehingga membunuh aku?" Ini soalan yang pertama di akhirat nanti, dalam keadaan yang mereka jumpa dengan Allah tu dalam keadaan darah tu mengalir lagi. Darah tu keluar lagi daripada tubuh badan mereka ini sendiri. Orang yang kena bunuh ini. Lalu orang yang kena bunuh ni, dia sebut pada Allah, "Ya Allah, tolong tanya orang yang bunuh aku tu sebab apa dia bunuh aku. Mati aku kerana sampai tahap demikian." Allah Subhanahu Wa Taala lalu bertanyakan tanyakannya padahal dia Maha mengetahui.
Allah tahu, bukan Allah tak tahu. Tapi Allah sengaja tanya. Nak suruh dengar jawapan. Mengapa kamu membunuhnya? Allah tanya balik, kenapa kamu bunuh orang ni? Sampai peringkat demikian. Dia menjawab, aku membunuhnya demi mempertahankan harga diri. Aku bunuh dia, kalaulah aku tak bunuh dia, hilang maruah diri aku. Lalu aku bunuh dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, celakalah kamu wahai pembunuh. Allah sebut, celaka kamu, bangsat kamu wahai pembunuh. Kemudian semua pembunuhan dan kezaliman dibalas pada masa itu juga, dan semua orang yang menganiaya mendapat pembalasan mengikut tahap penganiayaannya. Orang-orang yang kena bunuh ni dapat balasan. Orang yang membunuh tadi dibalas. Semuanya bergantung pada kehendak Allah. Jika dia mahu, maka dia mengazabkannya, dan jika dia mahu, maka dia akan memaafkannya. Itu cara demikian. Keadaan yang berada di pada mahsyar Allah. Daripada Abdullah bin Abbas, dia mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, orang yang terbunuh datang pada hari kiamat dalam keadaan salah satu tangannya memegang kepalanya. Orang yang terbunuh ni, bila dia berjalan, dia datang depan Allah tu, dalam keadaan pegang kepala dia. Pegang kepala dia yang telah dipancung, misal contohnya. Bila dia berjalan demikian, sedangkan tangannya yang lain memanggil-manggil orang yang membunuh. Allahu Akbar, tak boleh nak dibayang pada kita keadaan yang demikian. Darahnya mengucur terus daripada sekujur tubuh dia, sehingga dia bertemu dengan orang itu. Sibuk cari, mana orang bunuh aku? Pala tak ada ni, pegang dekat tangan. Pala tak ada, jalan, panggil, mari. Mana orang yang bunuh aku? Mari. Aku cari, sehingga dia berjumpa. Darah ni membuak-buak keluar. Darah membuak-buak keluar tersebut, dalam keadaan darah membuak-buak keluar ni, sehinggalah dia bertemu dengan orang itu. Lalu dia berkata pada Allah, wahai Allah, orang ini membunuh aku ketika mana di dunia dahulu, ya Allah. Orang ni yang bunuh aku, ya Allah. Ketika mana di dunia. Allah Ta'ala berfirman pada orang yang membunuh itu, celaka kamu wahai pembunuh. Celaka kamu wahai pembunuh. Lalu orang itu dicampakkan ke dalam neraka kerana dosa dia membunuh tadi. Jangan ada di kalangan kita lah yang termasuk di kalangan demikian. Suatu Islam ajar dosa membunuh ini qisas dia panggil. Dibunuh balas balik. Jadi masalah yang jadi bunuh balas balik ni tak berlaku tempat kita ni. Punca apa dia? Punca undang-undang, tidak undang-undang Islam. Itu para hadirin sekalian kena faham lah. Di negara kita ni tak ada qisas dia panggil. Kenapa tak ada qisas? Kerana kita tidak berundangkan dengan undang-undang Islam. Sepatutnya orang yang bunuh orang dibalas balik, bunuh balik. Orang yang panggil demikian, dia bunuh orang tersebut. Kes yang kita berlaku kan, yang berlaku sebelum daripada ni banyak kes bunuh. Mona Fendi bunuh sebelum daripada ni. Datuk Mazlan ke Allah yarham ini sendiri. Tunggu duit turun, turun kapak yang turun. Kapak yang turun tu putus tengkuk ni sendiri. Di saat yang demikian. Di saat kemudian walaupun Mona Fendi digantung dia kan. Walaupun dia ni, kemudian pembantu dia digantung dan sebagainya. Dia selepas ke di akhirat nanti, dia tak lepas. Dia tetap tak lepas. Kenapa? Kerana dia tidak diundang-undangkan dengan cara Islam. Bila tak undang-undang Islam, begitu lah. Mati begitu je pada dia. Orang tu pemati begitu, dia pemati begitu, tunggu di akhirat. Untuk diadili di pada mahsyar Allah, bagaimana keadaan yang berlaku itu sendiri. Bunuh orang dia panggil. Islam ajar jangan bunuh orang. Kecuali dia ada sebab, dibenarkan. Darah ni boleh mengalir daripada tubuh badan seorang ni, kerana apa dia? Kerana dia dah kahwin, tiba-tiba dia berzina. Maksudnya kita boleh sebab dia. Sebab dalam keadaan sebab rejam dia sampai mati. Dibenarkan. Dalam hukum syarak lah dia panggil. Kemudian mengikut undang-undang Islam, siapa lagi orang yang murtad keluar daripada Islam? Bila dia keluar daripada Islam, dia dah masuk Islam, dia murtad. Dia murtad ni, dalam hukum Islam dia mesti dibunuh orang tersebut. Kerana apa dia? Rasulullah sebut dah, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang ditukar agama dia,
hendaklah dipancung kepala dia tersebut. Punca apa dipancung kepala dia? Kerana dianya telah dalam keadaan yang dianya mempermainkan terhadap agama. Islam ajar supaya dia ada sebab. Nak bunuh ni ada kebenaran daripada Islam. Kalau tak ada kebenaran daripada Islam, kamu tak boleh bunuh. Sembarangan manusia ini sendiri. Kerana nyawa ni ada satu je. Tiap orang Allah bagi satu je nyawa. Bila Allah bagi satu je nyawa, bila dicabut nyawa tersebut, habis orang tersebut. Dan peluang dia beramal pun tak ada. Dan di waktu itu, menyebabkan kamu buat khianat pada orang tersebut. Itu Islam ajar. Jangan kita ni, jangan bunuh. Jangan bunuh orang. Termasuk dia panggil apa dia? Dosa-dosa kita menggugurkan kandungan. Menggugur. Kita gugur kandungan. Dosa. Dalam Islam, Islam larang. Jangan bunuh. Bahkan kena bayar diat. Dalam agama. Bila kamu gugur, sengaja menggugurkan. Tapi kalau tak sengaja, tu lain. Tapi sengaja. Lompat tinggi lah, misal contohnya. Kemudian dia dah tahu dia mengandung dah. Dia buat kerja-kerja, makan buah nenas dia. Kemudian dia sengaja tu, dia nak gugurkan kandungan. Dia tahu mengandung je, dia buat benda-benda yang dilarang untuk dilarang oleh Allah. Nak suruh dia ni gugur juga kandungan. Dia buat benda-benda yang dilarang oleh Allah. Akhirnya gugur kandungan, dosa besar dia. Dia telah membunuh nyawa yang telah dihidupkan oleh Allah SWT. Sebab tu Ana kan, kalau ada orang telefon pada Ana tanya, Ustaz, dia kata, dia cek doktor, dah 8 bulan ke 6 bulan. Doktor kata, bayi yang keluar ni dalam keadaan cacat. Cacat dia adalah penyakit begini, penyakit putih, penyakit macam-macam gaya yang disebut. Jadi macam mana ni Ustaz? Ada disebut demikian. Macam mana ni? Nak gugur ke tak gugur? Doktor cadangkan gugur. Anak kata jangan gugur. Anak sebut jangan gugur. Jangan usaha untuk nak gugur. Di antara pandangan yang anak bagi pandangan anak kata apa dia? Kita diajar supaya baca doa lagi. Baca doa. Ada hikmah Allah buat. Bila kita baca doa, doa kita ni boleh mengubah keadaan pada diri dia. Katakanlah dia ni cacat. Bila kita baca doa, dalam proses kejadian lagi. Allah jadikan lagi. Oleh demikian kita baca doa. Manalah tahu hikmah daripada doa yang kita baca. Hasil daripada sedekah kita buat. Hasil kebaikan yang kita lakukan. Allah jadikan kembali pada normal. Benda-benda yang demikian. Kita tak boleh kira. Kalaupun dia keluar dalam keadaan cacat. Kalaupun dia keluar dalam keadaan cacat. Kita menjaga nyawa. Menjaga nyawa. Pahala banyak mana. Dibandingkan dengan kita rasa takut menyusahkan kita. Ataupun menyusahkan dia bila dia hidup nanti. Semua itu telah ditakdirkan oleh Allah. Di awal-awal dalam perjalanan hidup. Jangan gugur kandungan. Ini pesan pada diri kita demikian. Kenapa? Ramaikan zuriat. Ramaikan. Kerana kalaulah dia cacat sekalipun. Keluar-keluar cacat. Misal contoh. Dia ahli syurga. Yang lahir itu ahli syurga daripada kita. Jadi apa masalah kita? Dia lahir dalam keadaan dia di kalangan ahli syurga. Jadi oleh yang demikian kita jangan kita ambil keputusan kita sendiri untuk memudahkan diri kita dan kita fikir tentang mengenai diri kita tanpa kita nak pada diri kita ni untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak yang Allah sediakan pada kita. Kemudian seterusnya soalan yang akan ditanya tentang solat adalah amal baik pertama yang akan dihisap di hari akhirat nanti. Ini di antara yang terawal dipanggil. Soalan yang terawal yang akan ditanya di pada mahsyar tentang pembunuhan. Bila tak ada soal pembunuhan di kalangan kita, tak terlibat dengan pembunuhan. Mudah-mudahan kita terjaga daripada itu. Soalan yang kedua yang besar ditanya lagi, yang disebut dengan solat. Mula ditanya tentang solat. Solat ini Rasulullah bersabda, wa awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdul salah. Rasulullah sebut, soalan yang pertama yang akan disoal, dihisap di kalangan hamba aku, ialah mengenai solat. Macam mana kamu solat itu sendiri? Soalan yang akan ditanya di pada mahsyar nanti. Bila kita ni tak jaga solat. Solat ni maksudnya apa dia? Penuh ke tak penuh? 5 waktu. Kemudian, solat kamu tu kualiti ke tak kualiti? Solat kamu tu khusyuk ke tak khusyuk? Ini sampai pengat demikian. Ataupun solat kamu ni macam mana?
lewat ke tak lewat? Solat kamu awal ke lewat? Soalan-soalan yang ditanya demikian. Ya, kita solat, tapi solat kita mesti solat yang orang panggil yuqimunas solah. Orang yang benar-benar mendirikan sembahyang. Bukan orang yang wayu'tunas solah, menunaikan solat, tidak. Tapi orang yang mendirikan sembahyang. Macam mana sifat orang mendirikan sembahyang? Dia jaga awal. Belum masuk waktu dah dia bersiap. Kemudian bila solat, dia dalam keadaan khusyuk. Bila selesai solat, dia akan mengubah diri dia menjadi seorang yang saleh dalam hidup dia. Ini kesan daripada solat. Maknanya kita ni kena jaga solat. Jangan solat main-main, jangan. Tak solat langsung pun tak boleh. Islam ajar. Dalam hidup ni, solat dalam keadaan yang paling kita taat, tadarru', dalam keadaan tadabbur, dalam keadaan penuh dengan kekhusyukan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yahya bin Sa'id berkata, telah sampai riwayat kepada aku bahawa yang pertama sekali dilihat daripada seorang hamba adalah solat. Pertama sekali tanya solat. Semayang tak zuhur? Ya, semayang. Pukul berapa semayang? Tanya terus. Pukul berapa semayang? Pukul 2:30. Kamu ambil wuduk kat mana? Tanya tentang solat. Mula tanya. Lepas tu tunjuk. Bagaimana solat kamu? Kamu buat macam mana? Bagaimana solat kamu? Tayangkan balik. Tunjuk dengan hati. Tunjuk dengan keadaan yang kamu solat tadi. Ramai orang menyesal terhadap solat yang dilakukan itu. Kita tak jaga betul-betul. Padahal kita dah solat dah. Patutnya alang-alang kita dah solat. Solatlah yang paling terbaik. Tapi tak. Di kalangan kita solat. Tapi dalam keadaan sambil lewa. Solat yang dilakukan itu sendiri. Kemudian, jika solat diterima, maka amalan yang lain mula dibuka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Yahya bin Sa'id disebut demikian. Dalam satu riwayat kata, soalan yang pertama tentang solat. Solat. Kalau dah terima solat, baru bincang yang lain. Baru kira yang lain. Baru kira zakat macam mana. Haji macam mana. Perjuangan Islam macam mana. Dalam hidup kamu ni, baru diambil kira. Kalaulah solat tidak dikira, yang lain ditolak semua. Semua tidak diambil kira. Tak ada dah. Pahala-pahala yang lain tu ditolak terus. Kenapa? Solat, soalan yang paling utama, dia menjadi asas. Dia panggil demikian. Macam yang disebut dengan anak-anak kita yang pergi SPM lah misalnya. Bila BM kredit, senang ceritanya. Bila BM tu dah dapat A ataupun dapat terbaik, maka boleh dikira yang lain. Kalau BM tu tak diterima, yang lain pun tertolak lah. Sampai kena repeat macam-macam gaya kaedah dia nya. Ada demikian. Dalam hidup kita ni samalah pada diri kita. Dalam hidup kita ni, kalau kita ni jaga solat, maka terjagalah yang lain. Yang lain pun diambil kira terus. Kalau solat tidak terjaga, yang lain pun tertolak terus. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan pertama yang dihisap daripada seorang hamba di hari akhirat nanti adalah solat. Pada hari itu, Allah Subhanahu wa taala berkata pada para malaikatnya, periksalah solat hamba-Ku itu. Adakah dilaksanakan dengan sempurna ataupun tidak? Allah sebut pada malaikat. Malaikat, cek betul-betul semayang orang ni. Dia semayang, kenapa isyak dia pukul 2 pagi tu, kenapa? Kenapa dia solat sampai begitu sekali? Kenapa maghrib dia dekat-dekat dengan semayang isyak tu, kenapa? Tanya dia, kenapa dia jadi demikian? Padahal Allah dah tahu dah. Tapi Allah nak tunjuk bagaimana sikap dia, pengadilan dia di pada mahsyar Allah. Dia tanya soalan ni. Jika solatnya sempurna, maka ditulis sempurna. Jika solatnya tidak sempurna, maka dikatakan, perhatikanlah adakah ada amalan solat sunat ataupun tidak. Katakan solat ni, malaikat tayang je, mula-mula tayang tu, nampak dah round dalam giant, misal contoh. Mula-mula tayang tu, round dalam giant. Lepas tu balik semula, dalam solat. Kemudian tayang lagi, masuk Tesco pula rupa-rupanya. Kemudian balik semula dalam solat. Yang jenis merayau je dalam solat. Dalam solat ni, mula tayang tersebut, nampak terus pergi ke sana, pergi ke sini, melilau-lilau. Tengok tak sempurna. Lalu tanya, macam mana dia? Lepas pada dia solat tu, ada tak semayang sunat dia? Ada tak amalan-amalan sunat yang boleh
solat sunatnya ataupun tidak. Solat sunat dia yang menampung amalan solat wajib dia tadi. Jika ada maka sempurnakanlah solat wajibnya yang kurang dengan solat sunatnya tadi. Kalau ada, ambil pahala solat sunat ni. Tampung. Untuk yang wajib tadi. Yang dia merayau tadi, tutup. Ini cara demikian Allah jadikan. Sebab tu, kita digalakkan sangat sembahyang sunat. Digalakkan pada diri kita. Jangan kita ni malas untuk sembahyang sunat. Jangan rajin sembahyang sunat dekat masjid je, dekat rumah malas. Orang kita dekat masjid rajin. Lekuk dari dia sembahyang. Nak sebutnya rajin terus di masjid. Tapi kalau kat rumah, Allah sembahyang subuh tu nak sembahyang 1 rakaat kalau boleh. Nak sebutnya malasnya dia. Nak gambarkan tentang malasnya pada diri dia. Apatah lagi nak buat yang sunat. Yang fardu ni pun berkira-kira pada diri dia. Jangan demikian. Kita diajar supaya walaupun kita tak semayang yang disebut dengan di masjid dan di sebagainya, di rumah kita solat, rajinkan semayang sunat dekat rumah kita. Semayang sunat dekat rumah ni, biar berbeza-beza tempat. Jangan semayang sama je satu tempat, jangan. Anda cadangkan jemaah, kalau semayang sunat dekat dalam rumah ni, semayang kadang-kadang kat dapur, kadang-kadang kat ruang tamu, kadang-kadang kat bilik. Cuma dalam bilik air je jangan solat. Tu cara, dalam tandah je jangan. Semayang merata. Kenapa merata? Nak suruh semua jadi saksi. Tu cara demikian. Biar semua jadi saksi. Rumah kita ni, bata-bata kita, rumah-rumah kita ni, semua jadi saksi terhadap amalan soleh yang kita kerja. Satu. Yang keduanya, waktu mana kita semayang ni, kita tak tahu kat mana tempat yang direct kita dengan Allah. Mustajabnya kita. Lalu dalam rumah kita ni, ada tempat yang mustajab. Ada tempat yang mustajab yang Allah jadikan. Jadi kita semayang merata. Bagaimana kita pergi masjid, kita semayang sunat. Ulama-ulama sebut, semayang sunat jangan setempat. Jangan. Semayang sunat ni banyak tempat. Gila. Cari tempat-tempat lain. Nak suruh kita ni, boleh jadi tempat tu, tempat yang mustajabnya doa. Itu cara dalam diri kita demikian. Kemudian baru diperiksa amalan yang lain berdasarkan penilaian solat wajib yang dilakukan itu. Disebut demikian. Maknanya kalaulah solat wajib dia tu terjaga, kemudian yang lain semayang wajib dia ni jaga, sempurna dah. Yang lain pun baru boleh buka fail. Bukalah, tengok dia. Fail dia zakat macam mana? Fail dia datang kuliah macam mana? Fail dia dalam hidup dia, dalam hidup dia terhadap yang amalan-amalan soleh menghubungkan silaturahim dia macam mana? Cuba cek yang amalan yang lain dikerjakan. Abu Amr bin Abdul Bir berkata, menyempurnakan solat wajib yang tidak sempurna dengan menunaikan solat sunat hanya bagi orang yang lupa menunaikan solat wajib. Ataupun solat wajib dilaksanakan namun dia lupa memperelokkan rukuk dan sujud kerana dia tidak tahu. Kadang-kadang kan kita ni ada, kadang-kadang kita ni semayang lewat. Semayang isyak misal contoh. Kita nyok kerja, balik-balik sampai ke rumah. Sampai ke rumah tidur terus. Tak sempat nak semayang isyak. Tertinggal, na'udzubillah min dzalik. Nak sebutnya, sedar terjaga besok, kita pun terfikir balik. Semayang tak semayang isyak malam. Kita sebut demikian. Jadi macam mana cara ni? Semayang sunat. Banyakkan semayang sunat. Semayang sunat ni, kalau pada diri kita, kalau kita, kadang-kadang kita tak fikir langsung dah. Tak terfikir langsung dah. Kita tinggal dah salat isyak tu. Kemudian kita buat kerja bangun semayang subuh, kemudian buat yang lain. Jadi macam mana nak tampung semayang isyak yang tertinggal ni? Semayang sunat biar banyak. Bila kita semayang sunat yang banyak, tertampunglah dengan yang disebut dengan amalan kita tadi, yang namakan dengan amalan yang tertinggal yang kita lakukan tadi. Itu cara. Ataupun kita solat ni kan, bila kita solat ni, dalam keadaan yang kita solat ni tak sempurna, rukuk tak sempurna. Kadang-kadang kita rukuk tu tak sama dengan rukuk yang sempurna. Ataupun sujud yang tak betul. Cara kita sujud. Ataupun kita ni, dalam kita duduk, tahiyat ke duduk, cara kita
dalam tamakninah kita hilang dalam solat kita ni sendiri. Maka dalam keadaan demikian, sembahyang sunat inilah yang menampung kepada yang disebut dengan amalan-amalan sunat yang kita, sembahyang yang kita lakukan tadi. Adapun orang yang meninggalkan solat dengan sengaja ataupun tertinggal salah satu rukunnya, lalu dia ingat perkara itu tetapi sengaja tidak diulang dan dia hanya sibuk dengan solat sunatnya, maka solat sunatnya tidak dapat menyempurnakan solat wajibnya tadi. Kalau dia sengaja, katanya Tuhan kita berita ni, dia sengaja, dia sibuk dengan buat amalan sunat. Tak apalah, aku sembahyang sunat je lah. Dah aku tertinggal. Orang tanya, memang teruk ke? Kamu tertinggal ke semalam? Ya, tertinggal. Lalu macam mana nak buat ni? Aku sembahyang sunat saja. Tak qada. Tak buat balik solat tadi. Maka solat sunat ini pun tak mampu nak tampung yang amalan yang sengaja ditinggalkan tadi. Arahan sekalian, jangan buat yang sunat je. Kena sempurnakan balik yang wajib tadi. Itu kaedah dia. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Qirt bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatan lam yukmil fiha ruku'ahu wa sujudahu wa khusyu'ahu zida fiha min tasbihatihi hatta tatimma." Siapa-siapa yang sembahyang tetapi dia tidak menyempurnakan rukuk dia. Dia solat tapi tak sempurna rukuk dia. Rukuk tu laju sangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar tu. Maknanya laju dia tu sekali je. Rukuk dia tak ada tak maknanya. Ada yang jenis macam tu. Laju sangat. Dia tak sempurna. Kemudian dalam keadaan sujud dia pun sama juga. Sujud tu cepat dia. Macam ayam patuk sagu dia panggil. Laju sangat pada diri dia ni. Dalam keadaan yang demikian, dan dia tidak khusyuk. Solat dia tak jadi khusyuk. Zida fiha min tasbihati, maka sebaiknya dia memperbanyakkan bacaan zikir setelah mana solat agar solat dia menjadi sempurna. Itu kaedah. Bagi salam, duduk saja sebut subhanallah, 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 subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Akhirnya sempurnalah solat dia tadi. Itu cara dalam Islam dia ajar demikian. Kita jangan malas lah. Orang kita ni dahlah sembahyang tak sempurna, wirid pun tak ada juga. Akhirnya benda apa yang dia ada? Solat dia jadi tak sempurna pada dia. Lepas solat ni, baca wirid, baca doa-doa dan sebagainya. Ambil peluang. Masa itulah masa yang mustajabnya doa untuk kita lakukan pada diri kita. Setiap orang Islam wajib menjaga solat wajib dan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana yang diperintahkannya. Itu menyempurnakan rukuk dan sujud. Serta melaksanakannya dengan khusyuk. Jika kurang salah satu daripada perkara tersebut, maka berusahalah memperelokkan solat sunatnya. Kalau kurang, tolong sempurnakan dengan amalan-amalan sunat. Kemudian dengan melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Orang yang tidak memperelokkan solat wajib, biasanya tidak memperelokkan solat sunatnya. Itu biasa terjadi demikian. Kalau yang wajib pun tak jaga, yang sunat lagi tak jaga. Di kalangan kita. Kemudian bahkan solat sunatnya penuh dengan kekurangan dan jauh daripada kesempurnaan. Kerana dia biasanya menganggap solat sunat bukan seperti solat wajib sehingga dia meremehkannya. Demi Allah, orang yang alim menjadikan solat sunat itu sama seperti solat wajib. Imam Qurtubi ni dia sebut, orang alim sungguh, kalau dia solat sama je. Solat wajib dengan solat sunat tu, benda yang sama je pada diri dia. Dia akan jadikan demikian. Maknanya penuh kesempurnaan. Bahkan mewajibkan solat itu bagi diri mereka. Solat sunat tu menjadi wajib bagi orang-orang alim dalam hidup mereka. Untuk apa dia? Untuk nak menampung yang disebut dengan solat-solat wajib yang kita kerjakan ini sendiri. Jika keadaan demikian, maka mereka termasuk golongan ataupun generasi mensia-siakan solat. Kalau kita ni tak jaga yang ni, pada diri kita ni kita tak jaga amalan yang disebut dengan amalan solat sunat ni, maknanya kita rugilah. Pada diri kita mensia-siakan amalan yang patut kita ada, tiba-tiba kita tak ambil peluang demikian. Sebagaimana firman Allah Ta'ala,
Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us syahwah fasawfa yalqawna ghayya. Maka datanglah sesudah mereka pengganti-pengganti yang buruk. Setelah mana kamu tiada nanti, datang anak-anak kamu pula. Anak-anak generasi kamu tersebut yang jenis adha'us salah, ia mensia-siakan sembahyang. Wattaba'us syahwah, yang mengikut hawa nafsu. Fasawfa yalqawna ghayya, dan mereka kelak akan menemui kesesatan dalam kehidupan mereka tersebut. Bila kamu tak jaga dalam hidup kamu hubungan dengan Allah, maka kamu akan lahir anak-anak generasi-generasi yang teruk-teruk lagi. Macam kita pun tak jaga. Kita ni tak jaga. Kalau kita tak jaga, anak-anak kita lagi tak jaga. Kalau kita tak jaga, ini kesan dalam hidup kita. Oleh demikian Allah kata, kamu jaga. Tiap di kalangan kamu, kamu jaga solat. Bila kamu jaga solat, anak-anak kamu akan jaga solat. Ini dia akan terjadi pada diri kita. Kalau orang tanya pada kita, kalau kita tanya, Ustaz, kenapa Ustaz anak saya ni susah sangat nak solat? Cuba kita cek balik kita macam mana. Kita dahulu senang macam anak, susah macam anak kita ke? Ataupun jauh lebih senang daripada dia? Kita ni dah susah dah dahulu. Nak solat dahulu pun banyak kali dah. Arwah ibu kita ke, arwah ayah kita ke, dia tanya, dah solat? Dah, kita sebut. Dulu kan, waktu mana kita sedang besar, dah solat ke belum? Dah. Bila solat tadi? Kita sebut. Padahal tak solat lagi. Kejap lagi kita pun ambil air wuduk, seorang-seorang, kemudian solat lepas pada itu. Depan mak ayah kita. Waktu mana kita dahulu. Bila kita dapat anak-anak pula, anak-anak kita tanya, macam mana dah solat? Dah. Bila? Tahun lepas dah solat, disebut. Disebut demikian. Maknanya, dalam hidup mereka ni, jauh terus. Kita tadi, sikit je. Kita buat sikit je. Kita tipu mak ayah kita dahulu. Kita solat, bukan tak solat. Tapi peringkat awal, bila mak ayah kita tanya kita, solat? Dah, kita sebut. Tapi kita tak solat. Lepas pada tu, kita pergi ambil wuduk, kita solat. Itu step kita yang pertama. Tapi, bila tanya anak kita, kamu dah solat belum? Dah, dia jawab. Dah. Bila kamu solat? Bulan lepas. Dia sebut demikian. Bulan lepas terus. Nak sebutnya gambaran, kenapa kesan daripada kamu. Bila kamu jaga solat dalam hidup kamu, anak-anak kamu akan terjaga solat. Ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut, fakhalafa min ba'dihim. Lepas pada kamu tersebut, khalfun adha'us salah. Kamu tinggalkan yang kamu pun tak jaga, yang menyebabkan generasi kamu pun tak jaga solat. Bila generasi kamu tak jaga solat, bukan sekadar tak jaga solat, wattaba'us syahwah, yang mengikut segala hawa nafsu. Ikut hawa nafsu lah. Kenapa tak solat? Tidur disebut. Kenapa tak solat? Jumpa dengan kawan. Berjumpa. Kenapa tak solat? Orang lain semua solat. Yang menyebabkan dia buat alasan-alasan. Zaman kita ni pula lagi teruk. Zaman dahulu kan, orang-orang kita zaman dahulu, dia bawa anak-anak pergi ke masjid. Pergi ke masjid pun tak solat anak-anak. Riuh je anak-anak zaman dahulu. Tapi zaman kita, ditulis dekat masjid, dilarang membawa kanak-kanak ke masjid. Bila dilarang membawa kanak-kanak ke masjid, ada ibu-ibu ni pergi ke masjid bawa anak-anak. Anak-anak tak dibawa dah. Pergi solat. Bila kita pergi solat, ayah-ayah pergi solat. Dalam keadaan tak bawa anak-anak. Bila tak bawa anak-anak, nak tunggu bila ni? Tunggu besar nanti. Kita bawa lah. Bila besar dia pergi ke sekolah, dia tak solat juga dengan kita. Bila dia berada ke asrama, yang menyebabkan dia tak solat lagi. Dia hanya solat di asrama dan sebagainya. Bila kita nak bawa dia dalam hidup, akhirnya tertinggal. Anak-anak kita ni wattaba'us syahwah, ikut hawa nafsu. Bila kita panggil tu anak-anak tak jawab sekarang. Kenapa tak jawab? Kadang-kadang kita panggil anak kita. Panggil nama anak kita ni, panggil. Tak jawab dia. Kenapa dia tak jawab? Rupa main game, rupa-rupanya. Sibuk main handphone, sibuk dalam melayan kerenah-kerenah itu, sehingga kan dalam keadaan mereka tak solat, tak jaga yang disebut dengan solat. Kenapa dia? Wattaba'us syahwah, mengikut hawa nafsu. Zaman kita ni kan pula, zaman anak-anak kita ni, anak-anak gadget dipanggil. Anak-anak gadget. Anak nangis je bagi handphone.
Anak menangis je bagi handphone. Nak suruh dia diam. Akhirnya dia tengok apa dia? Tengok YouTube. Anak kita ni membaca pun tak erti lagi. Membaca pun tak erti. Tapi YouTube dia tahu. Dia sebut, dia boleh tahu. Nak sebut sampai tahap demikian. Bagaimana yang mengikut hawa nafsu dalam hidup mereka tersebut. Fasawfa yalqawna ghayya. Allah kata, kesan yang teruk lagi, satu ketika nanti dia akan diketemukan dengan kesesatan dalam hidupnya. Na'udzubillah min dzalik. Sesatlah dalam hidup. Yang jadi begitulah yang menyebabkan lawan alim ulama. Pertikai alim ulama. Anak-anak muda sekarang kan, yang jenis tolol-tolol ni, yang jenis degil-degil ni, dia boleh tulis status-status dalam Facebook. Dia caci maki para alim ulama begitu. Yang ni yang disebut oleh Allah. Fasawfa yalqawna ghayya. Mereka akan bertemu dengan kesesatan. Hidup dalam keadaan sesat. Dia tak terhenti dah dalam adab, akhlak. Tak ada dah dalam hidup mereka. Yang menyebabkan kerosakan yang memusnahkan mereka tersebut. Kadang-kadang kan kita tulis hadis Rasulullah. Anak-anak muda yang dia sendiri tak belajar pun hadis tersebut. Dia akan hantar mesej kita. Ustaz, dia hantar mesej, dia kata apa dia? Riwayat mana ni? Datang daripada mana ni? Sumber mana? Dia tanya kita macam dia ni pakar hadis dipanggil. Hadis ni sahih ke tak sahih disebut. Kadang-kadang kan kita tengok demikian. Kita pun jawab balik, ni hadis sekian. Daripada kitab mana ni dia tanya demikian. Daripada kitab mana pula disebut. Kita pun bagi tahu nama kitab sekian. Muka surat berapa dia tanya. Nak tengok. Bagaimana hilang adab dan juga akhlak di zaman kita sekarang. Ini sebut macam dia ni hebat sangat. Macam hidup dia ni. Kadang-kadang kan, ada orang bagi tahu ni hadis sekian begini. Ni hadis sahih ke tak sahih disebut. Hadis sahih ke tak sahih. Kalau kita kata hadis ni hadis mursal. Tak pernah dengar pula mursal ni apa dia. Ni nak sebutnya gambaran bagaimana orang kita ni, dia fikir yang tu. Kalau hadis dhaif, dia kata tak boleh terima. Hadis dhaif ni tolak. Dia sendiri tak reti lagi kedudukan dia. Nak gambarkan tentang bagaimana di kalangan kita, dia ingat ke dhaif tu kira tolak terus. Tak. Alim ulama bukan bincang dhaif terus ditolak. Tak. Hadis maudhu' baru ditolak. Masyarakat kita. Para ulama berkata, mensia-siakan solat adalah tidak mengambil berat waktu seorang. Tanda orang yang mensia-siakan solat, dia tak kisah pukul berapa zuhur, pukul berapa asar, jam, waktu untuk nak solat ni, tak ada dalam diri dia. Orang tanya dia, dah pukul 3 lebih dah sekarang ni kan, misal contoh. Dah masuk zuhur ke belum, dia tanya. Pukul 3 lebih tu baru masuk zuhur, dia tanya. Rasa nak pelepuk-pelepuk je atas muka ni. Nak sebutnya bagaimana tak fahamnya dia dalam hidup dia. Tak peduli terhadap solat. Mensia-siakan waktu. Kemudian tidak mengambil berat terhadap waktu. Wuduk dan tak mengambil berat terhadap wuduk. Dan kesempurnaan rukuk serta sujud dan lain-lain yang seumpama dengan itu. Dia ambil wuduk tu dalam keadaan yang sia-sia je. Ambil wuduk tu, sekadar dia sentuh begitu je air. Dia tak mengambil dengan penuh kesempurnaan. Ada kan orang yang ambil wuduk ni, kadang-kadang dia sentuh muka dia ni. Tak begitu je dia ambil wuduk ni. Allahu Akbar. Tak adalah patutnya ambil lah wuduk tu sapu, elok-elok muka ni. Ni cara. Kemudian ambil air lagi sapu di lengan kita ni. Nak sebutnya ambil wuduk dengan cara sempurna. Dia tak, dia ambil begitu-begitu je. Macam musim sejuk je dia buat ni. Pada dia kita. Dan serta rukuk dan sujudnya dan lain-lain yang seumpama dengan itu walaupun solat dilaksanakannya. Termasuk solat Jumaat. Orang kita ni kan, solat Jumaat ni ramai mana orang khatib atas mimbar dah baru nak sampai. Malasnya datang awal. Padahal datang awal ni dengar 2 khutbah. Start daripada khatib naik mimbar tu, malaikat-malaikat dah mula datang dekat dengan mimbar. Tak tulis dah nama siapa yang sampai lepas tersebut. Semayang dia sah ke? Semayang Jumaat sah. Tapi pahala dia dah jadi kosong.
nak sebutnya tak sampai dengan demikian. Orang kita ada lagi yang datang dekat khatib sampai barakallahu li wa lakum fil Quran azim. Baru nampak muka dia. Kelam kabut dia ni. Kadang-kadang sembahyang Jumaat tu dah terlepas 1 rakaat. Dia juga dah terlepas 1 rakaat dah. Dia pun bingung. Nak tambah 1 ke nak tambah berapa ni? Dia jadi demikian. Nak pada diri dia. Nak tambah yang mana ni? Nak tambah ni. Nak gambarkan. Ada yang teruk-teruk lagi. Dia sempat 1 rakaat je. Orang bagi salam, dia pun bagi salam juga. Yang teruk lagi. Ini sebut bagaimana teruknya di kalangan masyarakat kita dalam soal salat. Mereka juga berkata, sesiapa yang tidak menunaikan salat sama sekali, maka dia telah jatuh kafir dalam hidupnya. Man taraka salatu muta'ammidan faqad kafara jihara. Ulama-ulama sebut ni, siapa yang tinggal sembahyang dengan sengaja, ada sebab dia tinggal sembahyang, kafir pada diri dia. Ini nak sebut sampai tahap demikian. Nak gambarkan tentang mengenai bagaimana yang sebut oleh tuan kitab kita ni. Jangan pula lepas pada ni kata Ustaz Ahmad Dasuki kata begitu. Ini sebut amal juga orang jenis demikian. Ada kita sebut apa yang sebut dalam kitab. Lalu orang ambil kata kita Ustaz Ahmad Dasuki kata. Dia ambil jadi begitu. Yang dalam kitab ni bagi tahunya begitu. Tiba-tiba kebingungan di kalangan kita yang tak pernah dia nak mendengar kuliah-kuliah dan sebagainya. Ini kita sebut, ni datang daripada kitab. Yang sebut perkara demikian. Sebut, siapa yang tinggal solat dengan sengaja, sama sekali, maka dia telah jatuh kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan dibalas solat orang yang tidak meluruskan belakangnya ketika rukuk dan juga sujud. Mana solat dia tak ada pahala. Mana-mana orang yang sembahyang, rokok dia tu, tunduk begitu je. Tunduk tu, tak nak nanti sakit belakang. Tak ada rokok dalam keadaan sempurna. Ataupun, dia dalam keadaan sujud. Sujud dia tu, tak kena pun dahi dia, hidung dia, tak kena. Sepatutnya, dahi dan hidung ni mesti kena. Dalam sujud dia. Tiba-tiba, tertungging jadi. Dalam sujud ni sendiri. Tak reti orang panggil demikian. Maka dia solat dia tidak diterima dan Allah tak bagi ganjaran untuk dia. Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan Ishaq berkata, orang yang tidak lurus belakangnya ketika rukuk dan sujud, maka solatnya menjadi rosak. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan dibalas solat orang yang tidak meluruskan belakangnya ketika rukuk dan juga sujud. Rukuk tu biar lurus, yang disebut dengan lengan kita ni, tangan kita ni betul-betul di atas betis kita. Di atas betis pula. Di atas lutut kita. Kalau di atas betis, maknanya kita dah bengkok sangat dah. Kita dah atas bengkok sangat. Tapi kalau atas pada lutut, di atas paha, maknanya kita tak betul lagi. Allah jadikan tangan kita ni betul-betul dah sesuai untuk lutut kita ni. Jarang sangat Allah jadikan lengan dia pendek. Ini gantung tak sampai-sampai dia. Jarang sangat. Ada yang jenis demikian. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahawa Huzaifah Al-Yamani melihat seorang yang menunaikan solat namun dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujud dia. Maka ketika orang itu selesai menunaikan solatnya, dia berkata kepadanya, kamu belum menunaikan solat. Jika kamu mati, maka mati kamu itu bukan berada di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila tak sempurna rukuk, sujud tu tak sempurna, dalam keadaan orang lelaki, dia sujud tu, tangan dia, lengan dia tu turun ke bawah, jatuh macam orang perempuan. Orang perempuan, lengan dia ni bila dia sujud masuk ke dalam, bukan mengangkam gitu. Tapi orang lelaki pula, bila ada yang jenis sujud, tangan dia masuk ke dalam. Kemudian letak pula, jatuh ke bawah. Lengan dia jatuh ke bawah. Itu tak betul. Katanya Huzaifah Al-Yamani, kalau kamu mati macam tu, kamu mati dalam keadaan tidak mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tegur terus. Cara solat. Solat tu, dia cara betul. Orang lelaki, dia angkat. Jari-jari dia, mesti dia genggangkan.
Bukan ditutup macam orang perempuan. Orang perempuan ditutup. Itu tanda kita seorang perempuan. Manakala orang lelaki, dia renggangkan jari dia. Ada cara bila kita solat dalam keadaan sempurna solat kita. Allahu Akbar. Benda yang simple je dipanggil. Tapi oleh kerana kita tak belajar dulu. Mana kita sempat belajar pun. Dulu kita datang ke sekolah, tak diajar, tak sempat. Kalau ada pun sekejap. Belajar tak ingat dah. Cikgu pula garang waktu tu. Belajar pula, tak ingat dah kita. Kebetulan cikgu garang ni. Habis yang kita ingat, belajar pendidikan jasmani je ingat. Pada kita waktu mana sekolah dah. Allahu Akbar. Kemudian, ni cerita tentang Abu Hurairah. Cerita Huzaifah Al-Yamani. Dia tegur terus orang. An-Nasai juga meriwayatkan daripada Huzaifah Al-Yamani. Huzaifah ni dipanggil ketua setiausaha sulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huzaifah Al-Yamani. Dia orang Yaman. Kemudian tapi dia ni senarai ahli munafik di kota Madinah berada pada Huzaifah. Rasulullah sebut orang munafik ni orang ni, orang munafik ni orang ni. Sebut nama, malaikat bagi tahu orang-orang macam ni. Rasulullah tak cerita pada orang lain. Hanya kepada Huzaifah Al-Yamani. Dia ketua setiausaha sulit Rasulullah. Setiausaha Rasulullah ni berapa ramai? 66 orang. Bagi setiausaha Rasulullah. Rasulullah ni banyak setiausaha. Cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mentadbir politik urusan kehidupan Rasulullah ditakbir dengan cara yang demikian. Kalau kita baca dalam riwayat-riwayat cerita bahawa Rasulullah mempunyai ramai setiausaha dalam hidup Rasulullah. Kenapa? Kerana untuk menunjukkan bagaimana izzah dan kemuliaan Islam. Kehebatan itu sendiri. Itu cara demikian. Bacalah dalam sirah-sirah yang cerita tentang setiausaha Rasulullah. Ketua dia Huzaifah. Huzaifah Al-Yamani ini sendiri, Sayyidina Umar pernah datang berjumpa dengan Huzaifah. Bila tahu senarai ahli munafik ni berada pada Huzaifah, dia pun datang. Dia tanya. Sayyidina Umar tanya, Huzaifah, kamu tengok muka aku ni ada tak dalam senarai munafik tadi? Dia tanya terus. Tanya terus. Huzaifah Al-Yamani kata, kamu ni sahabat Rasulullah yang paling dekat. Bukan sahabat Rasulullah saja. Bahkan kamu ni merupakan mertua Rasulullah. Kemudian sebut menangis teresak-esak Sayyidina Umar yang garang itu. Garang Sayyidina Umar ni, dia seorang yang bengis dan tegas. Bukan garang. Dia seorang yang garang. Garang dia tersebut sampai peringkatkan dalam hadis Rasulullah sebut, aku diberitahu oleh Allah, nak sebutnya garang Umar ini, kalau dia berjalan satu jalan, nescaya syaitan tak akan lalu jalan yang dilalui oleh Sayyidina Umar. Garangnya Umar. Kita garang juga berjalan satu jalan penuh syaitan kat belakang kita. Garang entah apa-apa dipanggil. Garang yang terbaru ni garang Pak Ia Concode dia panggil macam. Garang yang jadi macam tu lah dia panggil. Kemudian disebut lagi. An-Nasai juga meriwayatkan daripada Huzaifah Al-Yamani bahawa dia melihat seseorang menunaikan solat namun tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Kemudian maka dia berkata kepadanya, sudah berapa lama kamu solat seperti ini? Tak sempurna. Huzaifah Al-Yamani tegur terus, kamu sembahyang berapa lama dah? Berapa lama dah kamu sembahyang macam ni? Orang itu menjawab, sejak 40 tahun yang lalu. 40 tahun dah solat. Kemudian, bila sebut saja begitu, dia lalu berkata pada orang itu, kamu belum menunaikan solat. Selama itu, jika kamu mati, maka mati kamu itu bukan berada di atas fitrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sebut terus, kalau 40 tahun, kamu belum lagi solat. Kalau macam ni lah solat kamu, kalau kamu mati kamu dalam keadaan yang bukan macam Nabi Muhammad, berada di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Tapi sahabat-sahabat ni kan, bila orang tegur begitu cepat, betul balik. Tak marah. Kalau zaman kita ni, kita sebut macam tu, ustaz tahu macam mana dia sebut. Dia akan tanya balik. Kamu belajar tak kat mana? Dia tanya demikian. Dia akan lawan balik.
Ni perangai orang kita. Sahabat-sahabat, bila dia beritahu, 40 tahun, oh betulkan baliklah, betulkan balik. Terima kasihlah. Masing-masing ni, sonok terus. Tak adalah nak marah pada Huzaifah Al-Yamani. Ni kita tak, bila alim ulama' kita tegur dia, tak betul macam ni. Macamlah dia pemegang anak kunci syurga, dia sebut. Dia sebut demikian. Macam dia seorang je nak masuk syurga. Padahal alim ulama' bagi tahu. Alim ulama' yang ajar ni, orang kita bertikai lagi sekarang. Anak sebutnya bagaimana tololnya masyarakat kita hari ni. Itu istilah tolol lah. Tolol, degil, ada semua kita ni. Zaman kita ni. Banyak sekali riwayat yang menyatakan mengenai perkara tersebut yang telah kami paparkan dalam pelbagai kitab dalam bab yang seperti ini. Kemudian diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah bersabda, amalan pertama yang akan dihisap daripada seorang hamba di akhirat adalah solatnya. Jika solatnya sempurna, maka ditulis sempurna. Ditulislah sempurna. Kalau solat kita ni terjaga je, okey, baik. Yang lain baru boleh dimulakan. Namun jika solatnya tidak sempurna, maka dikatakan, lihatlah jika ada amalan sunatnya untuk menyempurnakan solat wajibnya. Bila tak sempurna, tengok yang wajib itu tak sempurna. Dan confirm tak sempurna. Tak ada orang yang solat wajib sempurna. Payah nak jadi sempurna. Bila solat, kan Rasulullah pernah buat pertandingan di kalangan sahabat. Siapa yang berjaya sembahyang sunat 2 rakaat dalam keadaan sempurna, khusyuk sebetul-betulnya, 100%, aku bagi hadiah 100 ekor unta. Rasulullah sebut demikian. Sahabat-sahabat masuk tandingan ini. Masuk. Kemudian masuk yang lain tu gugur awal-awal lagi. Rakaat yang pertama dah kalah. Bertahan dengan Abu Bakar dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Abu Bakar, waktu mana sampai duduk tahiyat, habis kalah. Tahiyat yang akhir dah. Kan dia pun sedar, dia khayal. Dia tak ingat. Sayyidina Ali nak bagi salam dah. Bila nak bagi salam, Sayyidina Ali timbul dalam hati dia. Ye. Kan. Aku dah dapat 100 ekor unta. Datang dalam hati dia tu, kat manalah nak parking 100 ekor ni. Banyaknya dapat ni sendiri. Bila bagi salam, Rasulullah tanya, sempurna? Sayyidina Ali kata, tak sempurna juga. Maknanya, tak boleh dalam hidup kita ni, macam mana kita nak jadi diri kita ni, jangan bagi masuk syaitan ganggu kita. Tak boleh, sentiasa ada. Lalu macam mana? Kita kerja kita buang je. Kerja kita buang. Macam kita tanya diri kita ni, macam mana hidup kita ni nak suruh jadi bersih sepanjang masa? Tak ada kotor-kotor. Nak buat macam mana? Tak mungkin. Duduk dalam plastik misalnya. Jangan bagi kotor dalam hidup. Tak mungkin dalam hidup kita. Nak sebutnya gambaran, demikianlah dalam hati kita. Hati kita ni, bolehkah kita jaga sepanjang masa? Tak boleh. Para hadis sekalian duduk di majlis ilmu ni, berapa lama je para hadis sekalian boleh dengar apa yang saya sebut? Ya, kita dengar. Lepas tu hanyut balik. Kejap lagi nak makan apa. Terfikir terus pada diri kita demikian. Kemudian kita ni, kejap je. Kita boleh dengar kejap. Lepas tu hilang balik. Kemudian datang balik. Demikian. Kalau kita boleh tengok saat ini kan, nampak hati kita ni, kelam kabut kawasan ini. Nampak kelam kabut. Masing-masing kalau kita nampak hati yang sedang bergerak. Ada yang terfikir nak pergi ambil anak, ada yang terfikir nak masak apa, ada yang macam-macam gaya saat ini. Kalau kita nampak, tapi alhamdulillah Allah tutup. Kalau Allah tunjuklah, rasa tak terfokus langsung yang disebut ni. Nak sebutnya gambaran bagaimana hati tak boleh nak jaga. Bila tak boleh nak jaga, macam mana cara? Islam suruh buat amalan sunat. Semayang sunat. Tak boleh berdiri, ambil kerusi duduk. Semayang sambil duduk. Tak boleh juga duduk, baring. Terlentang je semayang sunat. Nak sebutnya gambaran bagaimana kitanya. Malas sungguh lah tu. Nampak macam jenazah. Lunjuk je kitanya. Nak sebutnya gambaran bagaimana kitanya. Kalau tak boleh juga. Tak boleh Ustaz, tak sempat Ustaz.
Saya nak sembahyang sunat 2 rakaat, tak boleh. Dalam keadaan ni, kita ni malas sungguh. Zikir. Zikir sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ulang dan ulang. Mulut kita ni jangan terhenti pada diri kita untuk kita sentiasa mengingati Allah. Kita berhenti setakat ni lah insya-Allah. Yang ni kena terhenti sungguh dia panggil. Yang ni kita berhenti, mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah sekalian, sekali lagi anak-anak sebut tentang mengenai seminar yang nak dibuat ini. Seminar pada 11 hari bulan Mac. Cadangnya Ana dengan sahabat-sahabat di sekolah Matan ini bercadangnya untuk nak buat seminar penghujung kehidupan. Finale kehidupan dipanggil. Seminar kesempatan terakhir sebelum kematian. Seminar ni jemaah sekalian, ada 2 ketah kerja yang akan bentang. Yang pertama Ustaz Abdullah Khairi, dia akan bentang mengenai hari-hari terakhir kehidupan. Macam mana saat kita dekat nak meninggal dunia, masa kita yang hampir dengan kematian. Kemudian Ana sendiri akan bentang dan bagi buku, ada buku yang kita keluarkan. Buku ni tentang cerita tentang mengenai amalan-amalan yang patut dilakukan waktu saat-saat terakhir dekat dengan kematian. Sebab ada di kalangan kita ni buntu. Nak buat apa dia kalau dekat nak mati, nak buat macam mana? Kemudian nak buat apa dia? Ramai orang kita nak kena baca surah apa Ustaz? Nak kena buat apa dia ni? Orang keluarga kita nak meninggal dunia. Jadi amalan apa yang perlu kita buat? Dan kita nak bincang yang tu je. Sehari daripada pagi, pukul 8.30 pagi, sampai pada pukul 1 tengah hari. InsyaAllah. Hujung tu kita baca doa ramai-ramai lah. Supaya kita semua di husnul khatimah di sisi Allah. Cuma perlu pada penyertaan awal. Penyertaan awal ni kita nak susun seat lah, kerusi ni. Sebab dewan tu kita rasa terhad sangat. Ana sebut dah pada sebelum daripada ni, kita buat di Bangi, kita jangka 1,000 lebih peserta yang datang. Tapi yang datang tu 2,500 lebih. Ada yang balik, terpaksa balik kerana tak sempit dewan tersebut. Jadi oleh yang demikian, Ana cadangkan jemaah daftar terus. Daftar sama ada melalui WhatsApp, telefon pada nombor talian WhatsApp ni 019 577 2 kali 7 6306. Ataupun terus melalui Facebook Ana pun ada, dalam fanpage Ana. Kemudian ataupun nak daftar hari ni terus. Daftar manual ni. Kemudian daftar terus dengan 2-3 orang staff yang datang ni. Kemudian bagi duit terus senang. Supaya kita tak susah-susah nak online dan sebagainya. Yang ni kita buat di sini. Kemudian kalau ada saudara-saudara kita dekat di Johor, kita nak buat 3 hari bulan. 3 hari bulan awal lagi 3 hari bulan 3 insya-Allah. 3 hari bulan 3 di Johor Bahru, kita buat di universiti terus. UTM, di Dewan Besar Universiti di Skudai tersebut, UTM tersebut, dibuat di sana. Kalau jemaah-jemaah yang ada keluarga di Johor, maklumkan pada mereka lah. 3 hari bulannya di Johor yang kita buat. Tapi pagi tersebut Ustaz Ahmad Rifki yang akan bentangkan. Ustaz di sana juga yang bentangkan. Kemudian anda akan bentangkan tentang mengenai yang ni. Jadi kalau ada yang kata, Ustaz, kebetulan saya ke Johor, pergi ke sana terus. Kalau jemaah-jemaah yang nak bawa mak ayah yang duduk atas atas wheelchair, atau duduk atas stretcher, atas trolley misalnya, trolley yang duduk, maknanya nak bawa keluarga kita ni, maklumkan awal sebab kita nak letak satu tempat khusus untuk mereka tersebut supaya tak terganggu lah dipanggil. Kawasan-kawasan mak ayah, saya galakkan sangat siapa-siapa yang tunjuk sayang kasih dia pada mak ayah dia, bawa mak ayah mereka masing-masing tersebut, kita tanggung mereka untuk mereka dengarlah sekali apa yang patut kita kena buat bila kita dekat nak menghadap depan Allah ini. Mudah-mudahan demikian. Ini tak pernah lagi nak buat tempat lain ni, kecuali kita mulakan di Shah Alam, di Dewan Raja Muda Musa, Seksyen 7 Shah Alam. Ingat pada 11 hari bulan ya, 11 hari bulan tersebut.
Kemudian jemaah sekalian, anda nak sebut juga tentang kalau ada jemaah yang ada duit-duit riba, duit-duit interest. Anda nak sangatlah nak siapkan di Langkawi ni ada nak siapkan tebingan sungai dalam kawasan sekolah. Kemudian nak korek sungai supaya tidak mudah banjir. Kalau jemaah-jemaah yang ada duit interest, duit-duit kotor dan sebagainya, dialu-alukan sangatlah untuk nak disumbangkan, untuk kita nak bersihkan duit kita tadi, insya-Allah. Yang duit tak kotor pun tak apa, kita terima. Duit, maksud saya tadi, kalau sekiranya ada yang tak tahu nak bersihkan kat mana duit dia ni, jadi ambillah kesempatan untuk saya nak manfaatkan untuk nak buat tebingan dan nak betulkan saluran-saluran sungai tersebut, insya-Allah, supaya tidak berlaku banjir yang teruk sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma shfi marda syahidah binti Abdul Ghani. Allahumma shfi marda. Allahumma syafi anta syafi. لا يغادر سقما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين.